Soalan nombor 5 ni, dia berkenaan dengan chromosomal mutation, polyploidy. So, figure 5 shows a hybridization process between plant dan Q. So, untuk subtopik polyploidy, so dia akan ada soalan yang berkenaan dengan konsep hybridization. So, hybrid maksudnya campuran. So, in this case, campuran antara dua plant berbeza, P dan juga Q. So, kenapa P dengan Q ni kita panggil hybrid? Sebab P tu plant lain, Q tu plant lain. Maksudnya, katakan plant P tu species A, kalau Q pula species B. So, nampak tak? Hybridization kat sini merujuk kepada campuran dua spesies berbeza. Kalau sebelum ni yang kita buat kacukan itu adalah untuk spesies yang sama tetapi antara jantan dengan betina. Okay, so tak sama So untuk previous question semuanya adalah campuran antara male dengan female but from the same species. Tapi untuk konsep polyploidy akan ada campuran between dua organism dan dua organism tu datang daripada spesies berbeza. So how do we know they came from different species? Awak tengok dia punya chromosome number. So kalau plant P 2n equals to 12. So kalau plant Q 2n equals to 16. So chromosome berbeza, so maksudnya spesies pun berbeza. Seolah-olah macam kita crosskan tembikai dengan apple. So tembikai spesies lain, apple spesies lain. So tembikai ada different number of chromosome 2n, plant apple pun ada 2n equals to different number of chromosome. So in this case P 2n sama dengan 12, Q 2n sama dengan 16. So itu clue bahawa ini melibatkan polyploidy dan melibatkan hybridization sebab nombor kromosom dia tak sama. Okey. Tapi ingat ini hanya untuk plant dan ini hanya untuk polyploidy sahaja yang ada melibatkan fertilization between two plant that came from different species dan mesti plant, tak boleh animal. Ingat animal tak boleh ada polyploidy sebab kalau polyploidy in animal dia akan mati. Okay, so plant saja boleh ada polyploidy. Okay. So, kalau kita tengok soalan ni, when plant A dan plant B cross, so dia akan produce hybrid. So, kenapa hybrid? Sebab tadi saya kata P tu species A, Q tu species B. So, two different species. Okay. So, hybrid sebab kita campurkan dua parent daripada species yang berbeza. So, dia akan jadi hybrid Q. So, the one thing you have to know about hybrid sifat dia mesti sterile. So, itu yang penting pasal hybrid. Hybrid adalah sterile. Sterile maksudnya, it is infertile. Ataupun tidak fertile. Okay, sterile dengan infertile tu samalah. Iaitu dua-dua membawa maksud dia tidak boleh produce gamete. Okay, so kenapa dia tidak boleh produce gamete? Sebab dua parent dia datang daripada spesies yang berbeza. So kita tengok kenapa. So plant P 2n sama dengan 12, jadi maksudnya n dia sama dengan 6. Okay, so plant Q pula 2n sama dengan 16, so n dia sama dengan 8. Okay. So gamete dia adalah normal meiosis, tak ada non-disjunction. Okay, so bila 2n ni undergo fertilization, so maksudnya hybrid Q dia punya ploidy number adalah 2n sama dengan, so 8 campur 6 adalah 14. So itu adalah ploidy number untuk hybrid Q, 2n sama dengan 14. Okey, tapi 2n sama dengan 14 ni ada satu masalah besar, iaitu dia punya kromosom tidak ada pasangan. Dia tak ada homologous pair. Okey, so kalau saya lukis kromosom dalam hybrid Q,
semasa proses meiosis, kromosom dia cuma ada dekat satu site saja. Okay, dekat ada satu side of the metaphase plate. So ada 14 lah. Okay, dekat sebelah the other side kosong, no chromosome. Okay, tak ada pasangan. Okay, kenapa tak ada pasangan? Sebab ingat tadi 6 datang daripada P, 8 datang daripada Q. So, dua-dua kromosom ni tidak berpasangan antara satu sama lain. Sebab P tu spesies lain, Q tu spesies lain. So, kalau spesies yang berbeza, structure kromosom, gene dan juga position of centromere semuanya tidak sama. Okay. Walaupun dia ada 14, so 14 tu kita boleh bahagi 2 kan? Tapi tak kira sebab 14 tu semuanya align on the same side of the metaphase plate. Okay, so itu masalah hybrid. So, oleh kerana hybrid itu came from fertilization of two gametes that came from different parent, so there is no homologous pair. So, no homologous pair. So, oleh kerana tak ada homologous pair, so, meiosis cannot complete. Kenapa meiosis cannot complete? Sebab bila sampai metaphase, anaphase cannot occur. Kenapa anaphase cannot occur? Sebab pasangan kat sebelah tu tak ada. Okay? So, back to kenapa dia infertile ataupun sterile tadi. Sebab it cannot produce gamete. Why? Kenapa cannot produce gamete? Because no homologous pair ataupun chromosomes. So kalau no homologous chromosomes, meiosis cannot occur. Okay, so these are the 3 reasons kenapa dia adalah infertile ataupun sterile. Dan siapa yang infertile sterile merujuk kepada hybrid. Dan hybrid adalah anak kepada fertilization between two parent that came from different species. Okay. So next, hybrid can undergo a process and produce another plant. So, bukan hybrid So, this is not hybrid. So, Q, hybrid Q can undergo a process. In this case, dia label sebagai proses A and produce another plant iaitu plant S. So, di sini dia guna letter lain sebab ini merujuk kepada another species. Okay, tadi P species 1, Q species 2. Hybrid Q, hybrid lah. So, dia bukan species. Tapi, and then Q boleh form another species which is species S. Plant S. Okay. So, hybrid untuk jadi another species, it can undergo a process known as non-disjunction. Okay, ingat lagi non-disjunction iaitu when the homologous pair fail to separate during meiosis. Okay, so bila hybrid undergo non-disjunction, dia akan menyebabkan doubling of chromosome number. So non-disjunction ini dalam polyploidy akan leads to doubling in chromosome number. Okay, so tadi hybrid Q 2N sama dengan 14. So maksudnya dalam S, kromosom number dia sudah ada double compare dengan Q sebab S datang from Q. So kalau soalan tanya what is the chromosome number for S, dia akan jadi 2N sama dengan
14 darab 2 lah, iaitu 28. Okay, kalau tengok soalan A, determine the sterile hybrid. So ingat, sterile mesti hybrid and the fertile hybrid plant. So disilapkan kat sini. So basically the fertile plant. So maksudnya antara Q dengan S, mana satu yang sterile, mana satu yang fertile. So Q tadi sterile, so S yang fertile. Ingat, Q bila undergo doubling, dia akan jadi fertile. So 2N sama dengan 8 ni adalah fertile. Sebab dia datang daripada 2N sama dengan 14. So 14 tu yang tak ada homologous pair. So lepas kita buat doubling, sekarang basically apa yang berlaku adalah kita tambah dia punya pair di sini. So itu yang berlaku semasa doubling. So sekarang sebelah kiri 14, sebelah kanan pun 14. So itu adalah hybrid S tadi. Plant S. So S tu yang fertile sebab sudah ada homologous pair. Tapi yang Q tadi adalah sterile sebab dia tak ada homologous pair. Okay? So S datang from Q because of non-disjunction that leads to doubling in the chromosome number. So that's why S itu fertile. So the answer for A1 is sterile is Q, fertile is S. Okay, next, name process A. So A adalah doubling in chromosome number. Okay, itu jawapan untuk A. So next, nombor 3, state the chromosome number for the fertile hybrid plant. Iaitu dia merujuk kepada S lah. So chromosome number dia adalah 28. So 2N equals to 28. Okay, next. List two differences between Down syndrome dan Cry-du-Chat syndrome in terms of chromosomal character. So for this question, awak kena cari karakteristik yang special untuk Down syndrome tapi in terms of dia punya chromosome. So sebelum ni, awak tahu kalau Down syndrome, kromosom dia adalah sebab ada 3 copies of chromosome 21. Tapi Cry-du-Chat sebab deletion in chromosome number 5. So first differences dia adalah namakan which chromosome yang involve, yang menyebabkan dua penyakit ini. So kalau Down syndrome, it involve chromosome 21. Tapi kalau Cry-du-Chat involve chromosome number 5. So another difference is apa yang berlaku dekat kromosom ni yang menyebabkan dia jadi Down syndrome ataupun Cry-du-Chat. So kalau Down syndrome dia adalah trisomy 21. Tapi kalau Cry-du-Chat itu adalah deletion, chromosomal deletion. Okay. So these two are the differences antara Down syndrome dan Cry-du-Chat in terms of chromosomal characteristic.